Baiklah, seperti yang kita janjikan, kita akan bersama dalam segmen Cyber Security secara virtual yang akan disampaikan oleh tetamu kita yang sudah berada di talian, iaitu Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz, yang akan membicarakan hari ini mengenai satu topik yang begitu menarik dan begitu relevan, terutamanya pada masa kini kita berada dalam pandemik COVID-19 ini. Kita menggunakan cyber dengan lebih meningkat lagi penggunaan jumlah penggunaan cyber ini. Jadi topik yang akan disampaikan adalah hasil kaji selidik belajar ataupun kerja daripada rumah di 2021. Sememangnya ini hasil kaji selidik oleh mereka yang bertugas sebagai tim cyber security lah. Jadi kita akan menemu bual bersama dengan Pengiran Muhammad Farid Zulhusni. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat saja hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pengiran, tentang topik ini adalah satu topik yang amat relevan sekali, terutama bagi mereka yang berwork from home, ada yang sekolah daripada rumah dan sebagainya. Semua kita ni memakai internet. Semua kita ni memakai aplikasi Zoom atau macam-macam aplikasi yang seperti ini yang kita lakukan. Ini pun kita ni bekerja melalui aplikasi aplikasi virtual. Jadi apa mungkin komen daripada Pengiran sendiri mengenai topik yang akan dibawakan hari ini, iaitu kaji selidik habis kita mengenai proses pembelajaran dan juga proses kerja daripada rumah. Silakan. Teruskan dengan mukadimah tuan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada Tuan Fakhur Razi, Puan Hanani dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei di atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini dan memberikan peluang kepada Cyber Security Brunei untuk mengongsikan mengenai topik yang akan dibincangkan pada hari ini, iaitu perkongsian mengenai hasil kaji selidik bekerja atau belajar dari rumah tahun 2021. Di negara Brunei Darussalam, konsep bekerja dari rumah mula dilaksanakan secara meluas ketika diumumkan mengenai gelombang kedua penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada bulan Ogos 2021 yang lalu. Arahan bekerja dari rumah mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. So secara umumnya bekerja dari rumah mempunyai pelbagai kelebihan seperti masa yang fleksibel, persekitaran ruang tempat kerja yang tenang, keseimbangan lebih baik antara rumah dengan pejabat serta tidak perlu terbabit dalam kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Namun terdapat pelbagai cabaran untuk menjayakan konsep bekerja dari rumah sepanjang tempoh pandemik ini. Beberapa cabaran dan rintangan termasuklah tiada ruang bekerja yang mencukupi dan menjadi lebih produktif di luar daripada struktur organisasi pejabat maupun sekolah. Keadaan persekitaran rumah adalah berbeza dengan suasana di tempat kerja dan terdapat pendedahan yang tinggi kepada pelbagai gangguan persekitaran. Faktor perbezaan antara individu juga perlu diambil kira. Sesetengah daripada mereka boleh bekerja dengan lebih baik dalam keadaan yang bising. Sementara ada yang tidak dapat menumpukan perhatian dan memerlukan ruang kerja yang sunyi dan kemas. Dan ianya mengambil sedikit masa bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan mereka bekerja dari rumah semasa situasi pandemik, dan dapatan kajian akan dikongsikan dalam wawancara kita pada pagi ini. Begitu tadi dikongsikan mengenai dengan cabaran dan juga kemudahan yang ada dalam ketani bekerja dan juga belajar secara dalam talian. Baiklah Tuan, seterusnya boleh Tuan kongsikan lebih lanjut mengenai dengan hasil kajian tersebut. Brunei Computer Emergency Response Team atau dalam singkatannya BRUSET telah membuat beberapa kajian dalam talian ketika penularan wabak COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu. Pada tahun 2020, kajian dibuat selama 1 minggu bermula 17 hari bulan April hingga 23 hari bulan April 2020, dan jumlah responden yang diterima ialah sebanyak 3,000 responden. Manakala kajian yang dibuat baru-baru ini adalah dibukakan selama 2 minggu bermula dari 3 hingga 16 September 2021 yang lalu. Kajian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut atau lebih mendalam mengenai situasi dan pengalaman belajar atau bekerja dari rumah semasa
tempoh pandemik COVID-19 di Brunei. Jumlah responden yang terima pada kajian tersebut, pada kajian baru-baru ini adalah sebanyak 1,574 responden. Hasil kajian tersebut boleh diakses oleh orang ramai, di mana saya akan kongsikan di akhir wawancara nanti. Dan hasil dari penelitian, majoriti responden adalah dari kalangan penuntut, tenaga pelajar, pekerja sektor kerajaan maupun swasta. Jadi daripada hasil tersebut, berapa orang yang inginkan bekerja daripada rumah ataupun bekerja daripada tempat kerja yang sebetul-betulnya tempat bekerja, macam pejabat dan sebagainya? Kalau saya ditanyalah, Pengiran, saya lebih suka kerja di tempat yang benar-benar bekerja seperti di pejabat. Kalau misalnya orang lain macam mana tu? Apakah mungkin ada perbezaan daripada segi pendapat? Macam mana? Apa perbezaannya? Okey, terima kasih Tuan Fakrul. Okey, hasil dari dapatan pada tahun 2021 menunjukkan bahawa secara menyeluruh atau keseluruhan cuma 30% memilih untuk belajar atau bekerja dari rumah. Berbanding 70% lebih condong untuk memilih bekerja di sekolah atau pejabat. Okey, mungkin salah satu sebabnya ialah kebanyakan daripada responden terutamanya pelajar menghadapi masalah sambungan internet yang tidak stabil dan kos langgangan. Terdapat juga kebimbangan mengenai isu kesihatan mental dan kekurangan keseimbangan kehidupan apabila bekerja dari rumah. Dan ramai juga yang menyatakan mengenai tugas yang dipikul bukan sekadar bekerja untuk majikan, tetapi juga sebagai seorang ibu dan isteri, terutama sekali bagi mereka yang mempunyai anak kecil yang sentiasa memerlukan perhatian. Betul. Sebab-sebab lain termasuk juga gangguan dari sekeliling, kerana tidak mempunyai bilik yang khas untuk bekerja atau belajar. Dan setengah pelajar juga menyatakan bahawa salah satu cabaran ialah apabila mereka harus berkongsi komputer riba bersama ahli rumah yang lain untuk membuat tugasan sekolah. Selain itu, sebanyak 83% pelajar dan 76% tenaga pelajar atau pendidik lebih condong untuk memilih untuk bersekolah secara fizikal atas sebab-sebab yang tertentu. 65% kaki tangan awam dan pekerja sektor swasta lebih suka bekerja di pejabat. Manakala individu yang bekerja sendiri juga memilih untuk bekerja dari pejabat. Dan individu yang tidak bekerja mempunyai pilihan yang tertinggi untuk bekerja dari rumah dengan 53% lebih suka memilih untuk bekerja di rumah. Dan kadang-kadang saya kongsikan juga. Silakan Pengiran. Dan juga saya kongsikan platform talian yang sering digunakan semasa bekerja atau belajar dari rumah pada tahun 2021. Yang paling tinggi ialah penggunaan aplikasi WhatsApp sebanyak 91%. Aplikasi Zoom sebanyak 73% dan aplikasi Microsoft Teams sebanyak 70%. Iya, itu adalah peningkatan yang begitu sangat ketara sekali. Dan kadang-kadang tadi memikirkan ini merupakan salah satu proses transisi juga ni untuk membiasakan supaya Ketandian ini biasa dengan hidup norma baharu. Norma baharu. The digitalization of Brunei. Semakin menuju Ketandian ke sana. Tetapi kadang-kadang ada juga di kalangan daripada penuntut tadi melihat belajar daripada rumah ini satu kepayahan bagi mereka dan cabaran. Kerana keadaan dan suasana di sekolah sebenarnya membantu pembelajaran mereka. Tetapi apabila mereka berada di rumah, kadang-kadang suasana itu mereka tidak terbiasa. Jadi agak susah untuk belajar, menyambung pelajaran mereka. Dan memerlukan disiplin yang begitu ketat sekali kalau belajar seorang diri ini. Baiklah Tuan, kita teruskan. Apakah peningkatan aktiviti dalam talian di antara tahun 2020 dan 2021? Okey, sebilangan besar responden menghabiskan masa mereka untuk aktiviti dalam talian seperti WhatsApp, menggunakan panggilan video seperti FaceTime, Skype, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya, penggunaan sosial media dan menonton video secara dalam talian menggunakan aplikasi seperti YouTube, Netflix dan sebagainya. Peningkatan aktiviti dalam talian lainnya adalah termasuk penghantaran makanan melayari laman bebas seperti Gomamam dan sebagainya, mendengar muzik dan juga membuat bahan mengajar. Jika dibandingkan dengan kajian yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, jumlah adalah meningkatlah bagi pengguna menggunakan pesanan penghantaran makanan dalam talian, panggilan video dan menonton video pada tahun ini menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Dan salah satu lagi ialah membeli belah dalam shopping atau lebih dikenali dengan online shopping. Meningkat 2 kali ganda sejak tahun lalu dengan 28% responden mengatakan
mereka telah melakukan aktiviti membeli belah dalam talian. Pengguna aplikasi media sosial adalah sama sepanjang tempoh bekerja dari rumah pada tahun ini dan Tidak ada tahun perbezaan sama sekali ya. Yes, Jadi online shopping saja yang kerajaan shopping teraja apabila berada di rumah. Jadi pengiran dengan adanya peningkatan seperti yang pengiran katakan tadi itu 2 kali ganda peningkatan kita ni melakukan aktiviti melalui talian ni, adakah menggambarkan jua kesedaran masyarakat Brunei, kesedaran tani tentang keselamatan siber? Adakah menampakkan yang ketanian ini orang yang ingau tentang keselamatan ataupun masih sama ataupun turun drastis? Mungkin dapat diberikan penjelasan, pengiran? Okey, ada juga kami mengutarakan soalan mengenai maklum balas mengenai langkah-langkah keselamatan cyber yang diambil oleh responden seperti untuk pengetahuan para penonton sampai pagi, penggunaan antivirus adalah sebagai salah satu langkah pencegahan yang paling penting. Ini kerana dengan perisian tersebut, komputer akan lebih selamat dari ancaman jenayah cyber seperti malware, terutama sekali apabila memuat turun fail yang mencurigakan, menggunakan perisian yang tidak sah, melayari laman web yang tidak selamat dan sebagainya. Betul. Namun, sebanyak 32% masih tidak menggunakan perisian antivirus. Hampir separuh daripada responden iaitu 49% mengemas kini perisian atau aplikasi. Okay, atau alhamdulillah mengemas kini almost 50% lah, setengah daripada responden. Dan hanya 58% menggunakan kata laluan yang kuat dan selamat. So yang selebihnya berapa? 42% masih 58%. 58%. Lain-lain kata laluannya mungkin kata laluan kucingnya, nama anak kucing ataupun apa. Namanya, mungkin namanya, nama hari jadinya dan sebagainya. Okay. Dan antara risiko lain iaitu 40% daripada responden tidak menggunakan sambungan Wi-Fi yang selamat. Okay, mungkin Wi-Fi-nya ada password atau masih menggunakan default password dan sebagainya. Jadi macam mana pula dengan hasil kaji selidik BIS kita mengenai cabaran belajar dan bekerja di rumah? Macam mana tu? Okay. Seterusnya dikongsikan cabaran belajar atau bekerja dari rumah adalah seperti berikut. Yang pertama, masalah sambungan internet. Okay. Yang kedua, gangguan persekitaran. Ada juga yang membagi responden mengenai dengan waktu kerja yang lebih panjang atau lebih masa. Akses terhad atas dokumen atau fail yang tidak boleh diakses. Tidak mempunyai ruangan kerja khas untuk belajar atau bekerja. Dan kurang motivasi sebanyak 57% respon dari pelajar. Secara ringkasnya, saya kongsikan beberapa responden yang menulis komen dan kebimbangan ketika belajar atau bekerja dari rumah seperti yang pertama, kesukaran membuat aktiviti praktikal yang dilakukan secara dalam talian itu salah satu cabarannya juga atau kebimbangan. Kualiti audio atau video yang tidak stabil. Kesan kesihatan apabila meluangkan lebih masa di hadapan skrin. Dan komen daripada salah seorang guru juga mengongsikan mengenai kehadiran pelajar yang tidak memuaskan. Dan seperti yang kita semua sedia maklum juga, amalan bekerja atau belajar dari rumah banyak bergantung kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta akses internet yang mendedahkan kita sebagai pengguna kepada ancaman serangan cyber seperti penyebaran malware, penipuan dalam talian, kebocoran data atau maklumat peribadi dan bermacam lagi. Beberapa respon meluahkan rasa kebimbangan atas situasi mengenai IT security mereka juga. Dan manakala cabaran dari responden adalah yang pertama, ada yang mencadangkan bagi pihak-pihak yang tertentu untuk memberikan nasihat, tips atau aktiviti yang boleh dilakukan semasa bekerja atau berada di rumah untuk mengekalkan kesihatan mereka. Dan ada juga cadangan yang dikongsikan untuk diberi pilihan nanti untuk bekerja dari rumah atau dari pejabat semasa tempoh waktu negara beralih daripada situasi pandemik ke endemik. Ya, telah pun dikongsikan tadi mengenai dengan pemilihan, preference kata orang, pemilihan pengguna-pengguna internet kita dan juga mengenai dengan cabaran. Bagaimana pula bagi mereka yang ingin mendapatkan hasil kaji selidik ini dengan secara terperinci? Mungkin Tuan boleh kongsikan? Okey, terima kasih. Untuk makluman lebih lanjut, Auda boleh memuat turun keputusan kajian tahun 2020 dan 2021 di laman sesawang www.secureverifyconnect.info.
Beberapa tips juga akan dikongsikan untuk bekal produktif apabila bekerja dari rumah yang boleh diamalkan. Seperti yang pertama, membuat perancangan tugas atau jadual harian dengan teliti. Betul. Dengan adanya perancangan akan menjadikan kita ni lebih fokus dan juga dapat membahagikan masa sebaik mungkin ketika belajar atau bekerja dari rumah. Seterusnya, menyediakan ruang kerja yang kondusif termasuk ciri-ciri ergonomik, pengudaran udara dan pencahayaan yang perlu diambil kira juga. Dan setentunya dijadualkan waktu rehat yang mencukupi. Betul. Melakukan senaman ringan antara waktu bekerja, dan yang terakhir sekali yang paling penting ialah sentiasa mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Terutama sekali dalam ada situasi saranan pemakanan juga sampai macam mana memang sekali menyeluruh. Menyeluruh. Jadi untuk kekal sihat sepanjang work from home. Kekal sihat kita ni apabila berinteraksi melalui receiver ni memerlukan mental yang sihat juga sebenarnya. Betul. Jadi macam mana untuk kita ni macam mana untuk menghubungi BIS kita? Okey, untuk sebarang pertanyaan atau melaporkan sebarang insiden keselamatan cyber, anda boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@bruset.org.bn ataupun melalui talian hotline kami 245-8001, dan anda juga boleh menghubungi kami di talian WhatsApp di talian 7170766. Untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cybersecurity Brunei di www.csb.gov.bn ataupun www.secureverifyconnect.info. So, untuk mengakhiri wawancara pada pagi ini, seperti kita sedia maklum bahawa negara Brunei Darussalam masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Cybersecurity Brunei ingin menasihati orang ramai agar bekerjasama untuk mengurangi kes COVID-19 di negara ini dengan mematuhi SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Kerana di rumah, patuhilah segala arahan dan saranan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati dan melindungi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selain dari itu, itulah tadi satu informasi menjadi pengguna yang baik. Betul. Itulah satu informasi yang sebenarnya padat bernas daripada cyber security. Terima kasih kepada pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pengiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.